Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Umar. Euro dan pound kedua-duanya jatuh mendadak berbanding dolar semalam. Kejatuhan itu berlaku selepas terbitan data kukuh mengenai jualan runcit Amerika Syarikat dan jangkaan pengguna Michigan yang merupakan faktor yang baik untuk ekonomi Amerika kerana pengguna terus membelanjakan wang walaupun mencatatkan inflasi. Di samping itu, kenyataan hawkish ahli FOMC semalam membantu mendorong euro ke paras terendah bulanannya, mengemas kini dan meneruskan tren menurun. Mengenai keputusan kadar faedah ECB, pengawal selia mengekalkan dasar monetarnya tidak berubah. Semasa sidang akhbar tersebut, Presiden Lagarde mengumumkan rancangan bank itu untuk menamatkan program pembelian bondnya pada suku tahun hadapan. Bulan Jun disebut sebagai titik tiada pulangan kerana sudah tiba masanya untuk mempertimbangkan keperluan kadar mendaki sebanyak 25 mata asas. Dalam erti kata lain, ECB mungkin meningkatkan kadar suku seterusnya, justru selepas tamat program pembelian bondnya. Secara umumnya, sidang akhbar Lagarde mempunyai sedikit kesan ke atas euro, manakala keputusan ekonomi yang kukuh di Amerika Syarikat meningkatkan permintaan untuk dolar Amerika Syarikat. Bercakap tentang kalender makroekonomi hari ini, tiada peristiwa akan berlaku di zon euro kecuali terbitan indeks harga pengguna Perancis dan Itali. Amerika Isyarat akan melaporkan hasil pengeluaran perindustrian dan indeks pembuatan Empire State. Sekiranya semua data yang berkaitan dengan pengeluaran perindustrian adalah positif, permintaan untuk dolar akan terus meningkat. Jika ia, euro US dollar mungkin mengemasi di paras terendah mingguan. Secara teknikal, kenaikan dan penurunan harga kedua-duanya cuba untuk mengambil sokongan pada 1.0776 di bawah kawalan. Dalam hal ini, kenaikan harga akan cuba membina pembentulan menaik yang baharu. Oleh itu, false breakout di 1.0776 akan membuat isyarat beli dengan sasaran di 1.0833. Tahap sasaran adalah sejajar dengan purata bergerak. Itulah sebabnya penembusan pada tahap ini akan mencipta isyarat jual dan penurunan harga akan cuba menembusi 1.0776 dan menolak harga ke 1.0728 dan 1.0636. Anda boleh membuat pembelian di rebound dari 1.0636 dengan membenarkan sedikit pembetulan intraday 15 hingga ke 30 pips. Pembelian dari tanda 1.0728 harus dibuat selepas false breakout sahaja. Walau bagaimanapun, jika sebut harga bersatu di 1.0833 dan tiada jualan aktif berlaku pada tahap ini pada separuh pertama hari, ujiannya dari atas ke bawah akan menghasilkan isyarat beli yang kuat dengan sasaran pada 1.0885. Satu lagi sasaran berada pada 1.0931. Anda mungkin boleh membuat penjualan di sasaran rebound ini dengan membenarkan sedikit pembetulan 25 sehingga ke 35 pips serta mencari peluang untuk penjualan dari 1.0885 hanya selepas penembusan palsu sahaja. Mengenai pound British, kita dapat melihat bahawa kenaikan harga adalah palsu dan harganya terus menjunam. Semalam terdapat banyak entry signal yang kuat dibuat. Entry point yang bagus telah tercipta di 1.3034. Harga kini didagangkan dalam saluran sisi antara 1.3057 dan 1.3081. Jika penurunan harga berjaya menembusi had di bawah saluran 1.3057 bersatu di bawah dan menguji semula tanda, jumlah pembelian akan meningkat dan harga akan menembusi tahap 1.3034. Ini adalah waktu yang sesuai untuk anda membuat penjualan dengan sasaran 1.3008. Anda boleh membuat pembelian di rebound dari tahap sasaran dengan membenarkan pembetulan intraday 15 hingga ke 20 pips. Walau bagaimanapun, sekiranya false breakout muncul di 1.3057 dan kenaikan harga melindungi julat atau harga melepasi 1.3081 dan bersatu, anda boleh membeli instrumen dengan sasaran di 1.3101. Satu lagi sasaran dilihat di 1.3122. Anda boleh membuat pembelian ketika rebound dari tahap ini dengan membenarkan pembetulan intraday 15 hingga ke 20 pips serta mencari entry point untuk jualan ketika kenaikan daripada 1.3081 dan 1.3101 selepas false breakout sahaja.
Dalam kes sedemikian, saluran sisi akan melebar dan tahap sasaran akan bertentangan dengan tahap sokongan. Sekian video analisis dari saya Hafiz Umar.